Alright, Faiz boleh baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alright, amin, alhamdulillah. Alright, so kalau yang tak dapat kertas, awak besok pagi, awak boleh pergi ambil dekat Mak Mabayu kertas ni tau. Tapi tadi ramai yang tak datang, jadinya saya bagi pada siapa yang nak. And then suddenly saya baru tahu sebenarnya awak ada listening, which is saya terlepas pandang yang saya buat hari ni. Sebabnya saya tahu esok awak ada ni kan, ada kelas online untuk kimia kan. Jadinya saya buat dulu untuk Bayu hari ni. Sekejap. Bukan yang ini, sekejap, sabar. Macam amal Bayu sekejap. Admit. Sekejap, saya cari jawab soalan sekejap. Dan sekejap, Bayu Rocks, saat ni. Sekejap. 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 Tadi ni macam tak nak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alhamdulillah. Okay, now kita tengok dulu soalan tau. Sebenarnya kita nak cakap macam ni tau. Sebelum tu saya intro dululah sebab saya tahu ada student yang tak pernah ada experience amali yang join sekali. Right, so kita cerita macam ni tau. Bayu ni, you guys, saya nak terang sebab ada student lain tau ni. So korang just dengar untuk korang punya orang kata just nak refresh balik lah apa yang kita dah belajar hari tu. So Bayu, saya ulang Bayu SPM ni, kita ada 3 paper. Kita ada kertas 1, kita ada kertas 2 dan juga kita ada kertas 3 ni sebenarnya ini adalah amali. Okay. Now, untuk kertas 1, markah dia adalah, ini adalah soalan objektif. Markah adalah 40. Kertas 2 ni kita pecahkan kepada 2. Kita ada soalan struktur. Struktur kita ada 8 soalan. Which is markah adalah 60 markah. Kemudian kita ada soalan bahagian esei. Esei ni kita pecah ada 2. Satu adalah bahagian B. Struktur ni bahagian A tau. Ni adalah A. Struktur bahagian A. Esei bahagian B dan C. Bahagian B ni ada 2 soalan. Jawab 1. Kena jawab 1 sahaja. Kalau C ni adalah wajib jawab. Kemudian untuk kertas 2, total markah adalah 100. Tadi kertas 1 adalah 40. Untuk amali ni markahnya adalah 15. Dan masa dia kalau untuk kertas 2 ni adalah 2 jam 30 minit saya rasa. 2 jam setengah. Kertas 1 adalah 1 jam setengah. Untuk amali ni yang kita buat ni sebenarnya amali ni masa dia pendek tau. Untuk saya dia pendek. Dia masa dia adalah 45 minit. Okay. 45 minit ni, 5 minit tu senang kata kita buat, macam mana nak cakap, 40 minit untuk buat amali. Lima minit untuk cek jawapan sahaja. 5 minit ni untuk cek radas. Okay, now saya ulang tau. Bayu untuk SPM ni, kita ada 3 dan satu lagi Bayu ni korang kena ambil 3-3. Katakanlah kalau korang ambil kertas 1, kertas 2 tapi korang tak ambil amali, nanti dikira tak hadir. So basically untuk Bayu kita kena kita kena ambil kertas 1, kita ambil kertas 2 dan kertas 3. Nah, untuk amali ni, saya tak tahu kalau awak dah pernah dengar untuk kimia dan juga fizik. Nah, tak semua amali sebenarnya dia ada step tau. Maksudnya ada amali dia bagi bahan je. Orang kena agak sendirilah nak buat macam mana. So, maksudnya step tu dia tak bagi.
Okay. Nah, tapi yang saya boleh tolong, amali ni, soalan amali ni dia lebih kurang sama dengan kertas 3 masa zaman SPM yang KBSM. Okay, masa SPM dulu soalan ni 33 markah tapi sekarang dikecilkan menjadi 15 markah. Dan sebenarnya amali ni, saya tak tahu, saya ikut yang konsep sekarang tau. Amali ni sebenarnya kalau korang tak reti nak buat, senang kata macam ni bahasa tu tak cantik. Saya nak cakap macam ni, amali tu paling penting you guys jawab soalan. Soalan mesti jawab. Katakanlah kalau awak pegang radas tu salah, awak tak reti pegang picah gari, awak tak reti pakai silinder penyukat, dia langsung tak ada bagi penalti dan dia tak ada markah ekstra pun kalau awak lap meja bagi meja tu bersih. Okay, so senang kata kemahiran manipulatif tu tak ada markah untuk amali. Markah yang 15 markah ni sebenarnya total semua adalah awak jawab soalan. Tapi untuk SPM yang tahun lepas, okay Danish, okay angkat tangan, ada apa ni, tertekan ke apa ni? Macam tak percaya je si Syami ni nak tanya soalan. Terik guter. Dah agak dah. Okay, rajin sangat Syami nak bertanya kan. Alhamdulillah kalau tiba-tiba dah insaf kan. Okay, so basically kita nak cakap macam ni tau. Kalau untuk amali tu, amali ala Syami, aku nak cakap ni lupa dah. Amali ni paling penting sebenarnya awak jawab soalan. Dan satu lagi sebenarnya amali yang kita nak buat yang hari Selasa, Rabu ni kita pakai format lama tau. Format lama kita panggil amali yang lama tu yang tahun lepas kita panggil dia bersepadu tau. Bersepadu maksudnya dalam amali yang kita nak buat hari Rabu ni kita combine, saya ceritakanlah UM lah. Kalau awak ambil 3 subjek, awak akan ambil 3 amali serentak. Maksudnya kalau bersepadu ni kita combine, dalam tu ada bio, kita ada kimia, kita ada fizik. Tapi kalau untuk SPM yang akan datang ni, dia buat bio 1 hari, kimia 1 hari, fizik 1 hari. Tapi untuk hari Rabu ni, kita combine. Tapi masa sama, maksudnya awak kena pandai bagi masa, bio tu 45 minit, kimia 45 minit, fizik 45 minit. Okay, so total dia 2 jam berapa minit hari tu saya tak ingat. Okay, tapi basically masa dia adalah macam tu. Okay, any question tak untuk format tu? So basically dia 45 minit tu awak kena jawab soalan. Okay, kalau awak tak reti guna, so jangan nervous kalau awak tak tahu nak guna barang tau. Maksudnya untuk fizik ke, untuk kimia jangan nervous sebab dia tak ada markah pun, dia tak penalty pun kalau awak salah pegang radas ke, awak tak pandai pasang ke, dia tak ada penalty sebab markah untuk amali ni tak ada markah langsung untuk kemahiran manipulatif tu, pegang radas. Markah tu 15% memang purely daripada awak menjawab. Tapi saya tak tahu format SPM akan datang tau. Maybe format tu akan berubah-ubah. So basically untuk yang sekarang, dia tak ada markah untuk awak punya cara memegang radas. Okay? Right. So, now kita terus tau. Ni dah drag masa ni. Saya nak cuba habiskan awal sebenarnya. Now, soalan ni dia kata kebanyakan buah-buahan mengandungi asid ascorbic. Awak dah buat tau soalan ni? Asid ascorbic yang Hilang. Hilang? Dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Dengar? Tak. Dengar. Alhamdulillah. Terima kasih. Alright. Dengar, Okay, tapi right. cikgu punya skrin hilang. Oh, okay. Cikgu. Okay, saya punya skrin hilang. Okay, terima kasih. Okay, right. Alhamdulillah, faham. Okay, skrin saya hilang. Sekejap. Okay. Share skrin. Alhamdulillah. Sekejap. Start broadcast. Sekejap. Alright, okay. Sekejap. Okay, now. Now, kita tengok soalan ni tau. Soalan ni, kita nak cerita macam ni tau. Untuk soalan mali yang akan datang ni, sebenarnya saya buat soalan SPM tau. So, untuk soalan SPM yang hari tu, dia lebih kurang sama macam SPM dia. So, dia punya kebat susah sikit tau. So, awak kena fikir dalam sikit. Tapi yang paling penting awak jawab je. Now, eksperimen ni kita nak buat macam ni tau. Kita ada larutan di CPIP. Ingat tak? Larutan di CPIP tu kita tarik. Okay, sorry. Ini larutan di CPIP. Larutan di CPIP ni isi padunya sama. Semua kita pakai berapa ml hari tu awak pakai? 1. Yes, 1 ml. So basically, mula-mula yang asid ascorbic ni kita dah ambil. Asid ascorbic ni sebenarnya apa? Asid ascorbic ni adalah vitamin C. Okay, ada Zaim Stopa masuk. Now, so 1 ml. So kita nak bayangkan satu vitamin C ni. Sorry.
Kita nak bayangkan cerita dia macam ni tau. Semua ni kita letak di CPIP yang warna biru ni 1 ml. So di CPIP ni warna biru. Okay. Kalaulah dia cepat lunturkan warna di CPIP tu, kita kata kandungan vitamin C dia banyak ke sikit? Kalau isi padu tu, isi padu jus buah yang lunturkan di CPIP tu adalah sikit, kita kata kandungan vitamin C dia banyak ke sikit? Yes, terima kasih Syami. Okay, dah jawab dah. Terima kasih, ya Allah. Sorry, saya tak perasan. Kandungan vitamin C-nya adalah banyak. Okay, so kita pakai syringe ni lah. So basically, kita terus tengok untuk Adia punya jawapan. Saya suruh Adia buat ni. Sekejap, latihan bio. Okay, now. So jawapan. So Adia dah buat macam ni tau. So awak tengok isi padu awal semua sama tau. Kita tarik dia adalah 5 ml. Isi padu akhir tu je yang berbeza-beza. Sebagai contoh kalau acid ascorbic ni adalah kandungan vitamin C. So acid ascorbic ni kalau awak tengok kat sini asalnya kita Haikal. So asalnya adalah 5 ml. Bila kita tolak dia jadi 4 ml. So 5 tolak 4, so kita dapat 1 ml. Okay, yang ni kan saya nak betulkan sikit tapi yang ni tak. Yang ni just for your knowledge tau. Kalaulah awak isi data sebenarnya kalau korang pakai 1 titik perpuluhan semua mesti 1 titik perpuluhan. Macam ni kan kita pakai 3.4 kan. Sini 1.6 kan. So basically awak biasakan sini 4.0, sini 1.0. So kalau nak isi data, unit dia, sorry nak cakap apa, isi data bacaan tu mesti seragam. So bacaan mesti seragam. So kalau awak pakai 1 titik perpuluhan, make sure semua dapat 1 titik perpuluhan. Okay. So yang macam Adia ni kena penalty sikit tapi tak apa sebab awak tak pernah buat latihan yang ini. So kalau yang ini pula asalnya 5, bila kita tolak sampai 3.4, so maksudnya isi padu yang digunakan adalah 1.6. Okay. Kemudian kita tengok dekat sini guava jus ataupun jus jambu batu dia pakai 4.4. So maksudnya isi padu yang digunakan hanyalah sedikit iaitu 0.6. Kemudian kalau mango jus pula isi padu yang digunakan adalah 3, ni 0.2, sini 0.3. So adalah 3. So kalau nak ikut kita kat sini kan, right, kita ada jambu batu, kita ada jus mangga, dia ada bagi ni. Ada satu lagi, kita ada jus betik. Kalaulah saya jadi awak, pemerhatian paling senang, awak cari yang paling banyak, this one is paling banyak dan paling sedikit. Okay, tapi tadi saya lupalah. Okay, now bila korang dapat macam ni, korang tengok dulu dia punya tajuk jadual tau. Contohnya tajuk jadual kat sini adalah isi padu larutan atau jus buah untuk melunturkan 1 ml larutan di CPIP. So basically, yang ini adalah kita boleh gunakan dia untuk pemerhatian. So rules dia, pemerhatian ni benda yang korang nampak tau. Kalau korang tak nampak, korang tak boleh cakap. Apa yang nampak? So basically, nanti kalau untuk soalan periksa, kalau soalan tu tanya pemerhatian benda yang awak nampak. Sama ada dia luntur atau tak. Atau warna dia kekal sama. So itu pun orang kata sebagai pemerhatian. Kalau dia kekal sama, maksudnya sampel tu tak ada vitamin C. Kalau dia cepat luntur, maksudnya dalam tu ada vitamin C. So pemerhatian benda yang nampak pakai mata kita. Kalau inference sebab kepada pemerhatian. Kalau dia melunturkan, maksudnya ada vitamin C. Kalau dia tak luntur, maksudnya dalam tu tiada vitamin C. Okay, now pemerhatian. Tengok kita tengok Adia boleh dapat markah tak ni. Okay, jus buah mangga memerlukan isi padu yang paling tinggi untuk melunturkan 1 ml larutan di CPIP. Okay, yang ini, tertinggal satu Sekejap, mana satu lagi dia punya inference? Ni. Okay, now jus jambu batu. Okay, jus jambu batu memerlukan isi padu, sekejap. So, sebelum saya lupa. Bila kita kata soalan tu mengenai pemerhatian pakai mata. Ataupun kadang-kadang orang cakap adalah
pakai mata ataupun apa benda yang kita nampak, benda yang tersurat. Ataupun awak nampak daripada keputusan, result. So apa yang kita nampak? So kita nampak tu tadi, jus jambu batu memerlukan isi padu yang paling rendah untuk melunturkan 1 ml larutan DCPIP. Yang ni setuju tak pemerhatian dia? Setuju! So yang ni betul. Yang ni pun adalah betul. Sekejap. Betul. Now, saya ambil satu tau sebab dia punya kertas ni lain-lain muka surat. Kalaulah pemerhatian nombor 1, dia untuk pemerhatian nombor 1 adalah untuk inference nombor 1. So, kita ambil pemerhatian ni tau, pemerhatian nombor 2, nombor 1 dulu. Nombor 1 ni tadi, kita kata pasal jus jambu batu kan. So, yang kita nampak, bila kita tekan picagari tu, kan, dia tekan picagari tu, kita tahu jus jambu batu tu nak lunturkan warna display IP yang warna biru tu sikit je. Okay, so bila dia sikit, so sebab dia, kenapa dia jadi macam tu? Kenapa jus jambu batu tu diperlukan dalam kuantiti yang sedikit untuk lunturkan warna biru? Okay, so kerana sebab tu kata jus jambu batu mengandungi kandungan vitamin C yang paling tinggi. So inference ni sebenarnya apa? Inference ni adalah sebab kepada pemerhatian. Ataupun kita kata dia adalah sebagai alasan. Kenapa isi padu jus jambu batu tu diperlukan sikit je nak hilangkan warna DCPIP? Kerana jus jambu batu tu vitamin C-nya adalah paling tinggi. Kemudian kita tengok pula jus mangga. Jus mangga ni adalah paling banyak. Maksudnya nak lunturkan warna DCPIP tu dia pakai sampai 3 ml. So basically kita nak kata bila isi padu yang digunakan tu terlampau banyak, kita kata kandungan vitamin C-nya adalah paling rendah. Okay. Sampai sini inference, pemerhatian inference saya rasa tak ada masalah. Korang dah ada error dah ni, kita dah buat 2 kali. So basically ni 3 markah, ini pun 3 markah. Tapi kalau untuk amali, perasan tak kalau untuk kertas 3 dulu, dia minta 2 pemerhatian, 2 inference. Tapi kalau untuk amali kita, soalan amali, disebabkan markah 15, dia jadi separuh. Pemerhatian dia minta 1, inference dia minta 1. Okay. Nah, kemudian, yang ni saya tak ajar lagi. So ada yang tak reti buat, it's okay. Nah, kalau pemboleh ubah, kita ada 3 jenis pemboleh ubah kan. Biasanya daripada jadual keputusan ni, saya tambah sikit tau. Daripada jadual keputusan ni sebenarnya awak dah boleh cari pemboleh ubah. Yang di sini biasanya adalah pemboleh ubah manipulated variable. Ataupun pemboleh ubah dimanipulasi, we call as manipulated variable. Okay, this one kita panggil adalah sebagai responding variable. Responding variable ni bahasa Melayu panggil bergerak balas. Manipulated variable ni kita panggil dia sebagai manipulasi. So basically biasa kan, kalau lah korang tertengok-tengok nota. Kalau MV merujuk kepada manipulated variable, RV merujuk kepada responding variable. Okay, so awak just ingat, jadual keputusan, dalam apa-apa jadual keputusan, tajuk tu, dia mesti ada MV dia, dia mesti ada RV dia. Mesti, wajib. So, senang kata, jadual keputusan tu, result tu sebenarnya hubungan antara pemboleh ubah apa, pemboleh ubah manipulasi, MV dan juga RV. Okay, now, dekat sini, barulah saya tengok dekat sini. Now, manipulated variable adalah jenis jus buah, betul. Responding variable adalah isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan larutan DCPIP. Correct? Yang ini adalah isi padu larutan DCPIP. Yang ni saya dah ajar. Yang ni saya tak ajar. Yang ni pernah keluar soalan SPM. Sebab tu saya nak pakai soalan ni. Cara mengendalikan pemboleh ubah, awak kena start dengan perkataan awal tu adalah kata kerja. Okay, kerja. Contoh. Kalaulah jenis jus buah ni kata kerjanya apa? Ubah jus buah. Ataupun, bahasa Inggeris panggil use difference, jus sample jap. Use different, guna jus buah yang berbeza. Ubah tak sesuai kan? Jap.
Gunakan. Oh, okey. Right. Kata kerja dia adalah gunakan jenis jus buah yang berbeza. Maksudnya, kalaulah soalan tu tanya cara mengendalikan pemboleh ubah, maksudnya awak detailkan lagi macam mana? Apa tu jus buah tu? Apa tu jenis jus buah? So maksudnya kat sini kita guna jus buah yang berbeza. Markah dia dapat kat mana? Dengan ada perkataan berbeza. Kalau nak lagi cantik, apa yang kita bezakan? Kita pakai jus apa? Kita pakai jus betik iaitu example kan, katalah iaitu jus betik. And then kita ada jus jambu batu. Dan satu lagi adalah jus mangga. Yang ini saya tak ajar tau. Yang ni tak dekat soalan. Tapi hari tu soalan SPM ada keluar soalan ni. Dia kata mengendalikan pemboleh ubah. So lagi sekali tahu saya ulang. Mengendalikan pemboleh ubah kata kerja. Apa yang kita buat? So dalam kes ni kita gunakan jus yang berbeza. Keyword nak dapat markah mesti ada perkataan berbeza. Sorry. Kalau responding variable pula, kata kerja dia adalah record. Record apa? Record isi padu jus buah yang diperlukan untuk melunturkan DCPIP 0.1% using what? Kat sini mesti ada menggunakan. Kita pakai apa? Pica Gari. So basically kalau untuk bahagian yang ni korang jot down tau. Kalau saya cakap saya suruh awak study tu adalah. Kalau dia kata-kata kerja, lagi sekali kalau untuk pemboleh ubah dimanipulasi mesti ada perkataan guna berbeza. Kalau lah responding variable, keyword dia kata kerja dia mesti record. Apa alat yang kita gunakan record? Adalah pica gari. Kalau kita record suhu, kita pakai termometer. Kalau kita record masa, kita pakai stopwatch. Jam randik. So basically kalau soalan itu dia tanya adalah mengendalikan pemboleh ubah, maksudnya kata kerja. Apa radas yang kita guna? Ataupun berapa isi padu dia. Nah, katakanlah kalaulah untuk pemboleh ubah di CPIP ni adalah pemboleh ubah dimalahkan kan. So perkataan kata kerja kat sini tetapkan fix. Tetapkan ataupun guna. Guna isi padu larutan DCPIP yang sama. Okay, kalau dekat soalan dia bagi berapa isi padu dia, awak kena mention lah. Dalam kes ni saya rasa if I'm not mistaken dia dah bagi 1 ml. So basically kalau untuk pemboleh ubah dimalahkan, kata kerja yang perlu ada adalah sama. Kalau soalan tu dia bagi nilai, awak kena letak berapa nilai dia. So kesimpulannya, kalaulah soalan tu dia tanya pasal cara mengendalikan pemboleh ubah, awak ingat kalau manipulated variable, dia mesti ada perkataan yang paling penting untuk dapat markah, mesti ada perkataan berbeza. Kalau kita kata dia adalah record, kalau lah untuk pemboleh ubah bergerak balas, responding variable, yang perlu ada adalah perkataan record. Ataupun record ni sebenarnya in English, in Malay we call as catat. Catat isi padu jus buah yang diperlukan. So awak tengok kalau kita catat macam mana kita nak dapatkan jawapan tu. So awak kena mention apakah alat yang kita guna. So alat yang kita guna adalah pica gari. Yang ni teknikal sikit tau. Yang ni awak hafal ni je, pusing-pusing ni je. Kalau dia kata pemboleh ubah yang dia tetapkan, fixed variable atau constant variable, awak kena kata sama. Maksudnya gunakan isi padu yang sama. Kalau dia bagi isi padu dia berapa, you have to mention dia punya volume tu berapa. Yang ni korang just hafal, yang ni korang salin tau. Yang ni korang salin. Okay, dia tak keluar banyak, dia keluar salah satu. Sama ada pemboleh ubah dimalahkan
dimanipulasi atau bergerak balas. Dia akan keluar salah satu saja, dia tak keluar banyak sebab markah kita 15 tau. Bila markah 15, salah satu je yang dia akan keluar. Nah, seterusnya, jap. Boleh ubah, this one. Ni, dia ada bagi soalan yang ni untuk dia punya soalan ni, jap. Kertas soalan ni tak cantik tau. Dia tak bagi space kita nak jawab untuk buat table ni. Sekejap Jika jus mangga digunakan, maka isi padu yang diperlukan untuk melunturkan DCPIP adalah paling sikit. Betul. Nah, kalau kita kata hipotesis, awak pegang rules ni tau untuk dapat markah. Dalam hipotesis mesti ada apa? Dalam hipotesis mesti ada MV, dia mesti ada RV, dan satu lagi dia mesti ada hubungan. Hubungan tu kita tak nak kata berbeza-berbeza. Okay, so dalam kes ni, MV dia jika jus buah, ini adalah dia punya manipulated variable MV. Okay, digunakan, maka isi padu yang diperlukan untuk melunturkan 1 ml di CPIP, ini adalah RV, adalah paling sikit. Paling sikit ini merujuk kepada hubungan. So basically, kita tengok, kalaulah dalam satu statement tu dia ada MV dia, ada RV, ada hubungan, so dia boleh dapat markah penuh. Tapi untuk amali awak, kalau saya tak silap dia tak bagi, sekarang dia tak bagi besar atau markah jadi 3. Kalau saya tak silap dia bagi 2 je. So untuk hipotesis yang cantik macam ni, kalau untuk awak, amali awak, markah dia kecilkan sikit tau. Dia akan dapat 2 markah. So untuk Adia punya jawapan ni, ini full marks. So basically ingat, hipotesis you guys pegang ni je. Saya rasa untuk semua soalan sama kot. Dalam apa-apa hipotesis, awak mesti ada MV, dia mesti ada RV, dia mesti ada hubungan. Tapi untuk bio ni disebabkan MV dia adalah benda yang berbeza. Dia bukan suhu, bukannya suhu yang 10, 20, 30. Kalau benda yang sama, 10, 20, 30, awak boleh guna perkataan semakin-semakin. Apabila suhu bertambah, kadar tidak balas semakin bertambah. Tapi kalau untuk eksperimen ini, MV kita adalah sampel yang berbeza. Maksudnya, sampel tu kan kita ada jus buah kan. So, bila jus buah, awak tak boleh kata semakin-semakin. Okay, so basically awak kena guna perkataan jika. Jika jus mangga digunakan, maka isi padu yang digunakan untuk melunturkan 1 ml di CPIP adalah paling sedikit. Okay, saya nak tekan, mesti perkataan sikit. Kalau awak kata, ini lagi sekali tau. Kalau awak kata dia sikit tu merujuk, kalau sikit kena kata berbanding dengan apa. Tapi kalau lah ini English sikit tau. Kalau kita kata paling sikit is the lowest one. Okay, is the least one. Tapi kalau awak cakap dia higher daripada berapa? Higher than. Yang tu saya dah ajar. So, dia tak payah. Right. Now, so saya tengok Adia punya. Sekejap. Adia ada bagi jawapan. Sekejap. Dan. Jadual keputusan. Sebab tak cukup. Adia rajin tolong buatkan. Thank you. Sekejap Sekejap. Okay. Komen. Okay. Now, kalaulah untuk jadual keputusan, kalaulah soalan dia tanya banner, kalaulah dia tanya bio ni, maksudnya yang saya ajar awak ni, dia punya kriteria banyak sangat tau, sampai 10. Tapi nanti masa amali, daripada 10 kriteria dia tanya, dia akan tanya 5 je. Maksudnya malam ni kita belajar lebih. Kita belajar soalan tu sampai 10. Tapi kalau untuk amali yang betul, dia punya soalan 5 saja. Sebab soalan yang saya bagi tu markah dia per 3/3. Tapi kalau amali awak nanti markah dia separuh jadi 15. Nah, yang ni saya ajar tau. Kalaulah nak buat jadual keputusan, dalam jadual keputusan sebenarnya dia mesti ada macam ni tau. Kita panggil dia jadual apa-apa jadual. Ini untuk bio tau. Dia mesti ada title. Okay, dia mesti ada title. And then dia mesti ada data. Lepas tu dia mesti ada calculation. Okay, kalau calculation ni, bacaan tu mesti seragam, uniform. Kalau lah title mesti ada unit. Data ni adalah data ni awak yang awak dapat daripada keputusan tu. So data ni data je lah. Okay, now so dalam soalan ni kita tengok tau. Title dia ada unit tak? Title lepas tu dalam title dia mesti ada MV, dia mesti ada RV. So basically dekat sini MV dia ada, ni title, isi padu ada tak, dia punya unit ada, ini pun ada. So basically saya tulis kat sini title dia okey.
1 markah. Ini pun title dia. Kemudian dia tengok data. Data ada tak? Ini data. Kemudian kita tengok calculation. Kalau calculation tu unit titik perpuluhan dia mesti sama. Kalau yang ni boleh ke saya tambah? Okay. Right. So basically dia mesti seragam. So yang ni katakanlah betul, betul, betul. Right. Okay. So kita kata calculation. So basically boleh dapat 3 markah. So ingat tau, kalau untuk data, untuk construct table keputusan, ingat kalau nak buat jadual keputusan dia mesti ada 3. Dia mesti ada tajuk, tajuk tu mesti ada unit, data, transfer daripada apa yang awak dapat tu tadi, buat dia dalam bentuk data, and then dia mesti ada calculation, perkiraan. Kalau perkiraan tu awak pakai 2 titik perpuluhan, semua 2 titik perpuluhan. Kalau 1 titik perpuluhan, semua 1 titik perpuluhan. So far sampai sini okey tak? Saya laju sangat tak? Sekejap. Oh, siapa Afwan tanya. Sorry Afwan, malah tu kan kalau buat bacaan awak isi padu jus buah, boleh ke? Semua. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Malah, okey. Boleh Afwan, maaf lambat. Bacaan awal. Boleh tetapkan bacaan awal. Isi padu jus buah iaitu adalah 5 ml. Boleh. Sebenarnya kan kalau pun boleh ubah dimalakan ni sebenarnya terlampau banyak. Banyak gila. Bukan je di CPIP, isi padu di CPIP. Kalau kita kata kepekatan di CPIP pun boleh. Sebab semua pakai katakanlah 0.1% pun boleh. So basically dimalakan tu terlampau banyak. Cuma kalau dimalakan, sekejap sekejap saya patah balik. Cuma kalau apa-apa dimalakan, awak mesti ada perkataan ni. Perkataan yang kata kalau dia kata cara mengendalikan pembuli ubah, mesti ada perkataan ni. Apa-apa dia mesti ada perkataan tetapkan. Perkataan, sama, mesti keyword dia mesti sama. Dan satu lagi berapa isi padu yang awak pakai. So pegang yang ini je tau. Soalan dia pusing-pusing ni je. Sama berapa nilai dia. So kalau korang boleh buat ni sebenarnya pusing-pusing macam tu je soalannya. Okay. Nah tadi hipotesis ni dah. Ini dah. Isi padu. Ni dah. Okay, so sekarang kita tengok adalah pemboleh ubah. Yang ni saya rasa, ini adalah relationship. Saya rasa kalau kimia dia suka relationship tau. Bio ni kurang sikit. Tapi bio ni untuk SPM hari tu, kan yang kita ada COVID, yang first tu yang pakai tomato, lemon tu, limau tu dia terlampau renyah. Yang tu susah sikit soalan tu. The second one senang sikit. Nah, tapi sama je, dua-dua adalah mengenai vitamin C. Nah, dekat sini kan, soalan dia, kalaulah apa beza, Adi ada tanya apa beza hipotesis dengan pembeli ubah. Sebenarnya dia lebih kurang sama. Dia mesti ada MV, dia mesti ada MV, dia mesti ada RV, dia mesti ada relationship. Cuma bezanya, okay, dia kata kat sini hubungan dia tanya pasal kepekatan. Awak tengok soalan. Dia tak tanya pasal isi padu larutan jus sampel yang digunakan untuk melunturkan di CPIP. So basically tengok soalan. So kat sini soalan dia kata nyatakan hubungan kepekatan vitamin C dengan jenis jus buah. So bila dia tanya kepekatan, awak jawab kepekatan. Jika jus berjambu batu digunakan, kepekatan vitamin C adalah paling tinggi. Very good. Terus dapat 1 markah. Disebabkan 3 ni sebenarnya kena bagi 2 alasan. Tapi saya rasa ini dah okey. Sebabnya dia hubungan ni macam MV, RV, and then dia mesti ada hubungan tu tinggi ke rendah. Menang ke kalah. Something macam tu. Kita tak boleh seri. Dalam kes ni tak boleh seri. Dia tak ada seri. Dia mesti menang atau kalah. Okay. So kat sini kita kata jus jambu batu punya kepekatan vitamin C paling tinggi. Tetapi kalaulah 2 markah, maksudnya awak kena bagi 1 alasan. So alasannya kerana jus isi padu, jus jambu batu yang digunakan, dia pusing-pusing macam ni je. Sebab tu soalan untuk amali dia dah tak boleh nak bagi awak 33 tau. Dia macam dah soalan bocor. Awak dah tahu macam mana nak jawab. Sebab tu untuk silibus, untuk SPM Bio ni dia ubah tau. Sebab soalan ni macam dah soalan bocor. Awak dah tahu. So basically daripada tu diorang pecahkan jadi 15 je. Maksudnya dia sikit jadi 15 je tau. So kerana isi padu jus buah yang digunakan
untuk melunturkan DCPIP adalah paling sedikit. Okay. Right. So lagi sekali tau. Apa soalan? Kalaulah untuk soalan amali, untuk soalan amali, first thing korang kena buat sebenarnya apa? Korang cari pemboleh ubah. Dia pusing-pusing mesti cari pemboleh ubah. Kalau pemboleh ubah korang betul, betul lah semua. Tapi kalau pemboleh ubah korang salah, habislah. So any question, awak baca soalan tu betul-betul, cari pemboleh ubah. Cari 3 jenis pemboleh ubah ni. Tapi yang paling penting sekali awak cari MV, RV. Sebab kalau hypothesis, relationship, hubungan, dia mesti ada kaitan dengan MV dengan RV. So cari yang tu. Tapi kalau relationship, tengok soalan. So dekat sini dia katakan berdasarkan bacat. Salah. Kalau tadi saya sebenarnya salah ni. So maksudnya saya kena tengok graf. Okay. Now yang ni yang saya kata hari tu, saya kata dengan budak-budak tahun lepas sini awak, saya kata takkanlah Bayu ni kejam sangat. Keluar suruh buat graf. Sebab fizik dah buat graf. Tapi betul, Bayu keluar graf. So kalau graf untuk Bayu ni, kita nak bagi markah macam mana? Kalau Bayu, biasanya, tapi saya takut kalau tiba-tiba dia orang bagi korang yang kertas graf yang kosong. Kalau dulu, dia orang dah bagikan dia punya jawab paksi tau. Biasanya yang bawah ni, ini adalah pemboleh ubah. Sekejap. Warna ni tak terang. Yang ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi, MV. This one is MV. Yang tegak sini ni, ini mestilah dia punya RV. RV ni dia bagi unit dah. Unit dekat situ. Nah, so macam mana nak dapat markah dalam graf? Markah dalam graf ni kita pakai 3 ada kriteria. Pertama adalah paksi. So paksi ni betul tak dinamakan? Paksi ni biasanya dia dah ada bagi paksi. Sekejap saya kena ingat ni. Paksi titik bentuk. Paksi ni biasanya kita tengok adalah skala. Dalam kes ni awak tengok, dia pakai kosong, tengok dia pakai kosong, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0. So basically kita kata paksi dia, skala dia cantik, semua seragam, skala mesti seragam. So kita tick. Betul. Okay. Now, titik. Titik ni maksudnya dia transfer. Katakanlah, kalau lah bacaan Adia dekat sini, contoh sekejap mana dia punya jawapan. Oh tadi, katakanlah betul lah. Betul tak dekat sini kan. So basically katakanlah sini 0.6, dia katalah sini 0.63. Contoh sekejap. 0.63. Dia transfer data, betul. So kita tick. Katakanlah bacaan untuk guava juice, jambu jus buah. Dia transfer, betul 1.67. Betul, tick. Kemudian kat sini adalah 0.03. Dia tick, betul. So basically untuk titik, tick ada markah. So maksudnya titik ni kita nak bayangkan dia transfer titik tu. Betul tak? Daripada data dia transfer. So kalau betul, so kita tick titik dia. Okey lah. Cukup sifat. Bentuk. Kalau dalam kes ni bentuk ni, kita tengok bacat. Kalau bacat dia kurus, mesti semua kurus. Kalau bacat dia gemuk, semua mesti gemuk. Size. Dia mesti sama. Okey, kalau untuk bio tak sama dengan fizik. Okey, tapi saya rasa saya ajar je tau. Kalau fizik ni, dia fizik ni kalau saya tak silap korang kena yang paling cantik kan. Dia macam lurus cantik kan. Tapi kalau macam bio ni pelik sikit tau. Kita just garis daripada titik awal ke titik akhir. Contoh, kalau macam fizik korang kena cari yang paling lawa. Kan? Tapi kalau untuk bio, ni dah trik dia bio. Ni yang sebab tu kita kena asing hari tau. Nanti korang punya graf kan. Graf bio dengan graf fizik lain. Kalau graf bio, dia boleh hanging. Okay? Maksudnya sini tetap MV. Tak ada masalah, sini MV. Sini RV. Yang ini kalau paksi, kalau yang skala ni, kita panggil dia sebagai paksi. Kimia punya lain. Tapi bio dengan fizik sama. Maksudnya sini mesti MV, sini mesti RV. MV mesti kat bawah. Okay? Bezanya kita dengan fizik adalah dari segi bentuk. Right? Kalau bentuk fizik dia mesti lurus, cantik. Tapi kalau untuk bio, kita just garis daripada titik awal ke titik akhir. Maksudnya, bila korang buat bentuk, semua titik mesti kena. Hopefully tak keluar graf lagi lah tahun ni. Tolonglah. Takut keluar graf. Kalau keluar graf, nangis saya ni kan. Markah banyak ni.
Okay, so kalau untuk graf bio tahun lepas untuk SPM, graf bio dia keluar yang ini, bacat ni. So basically kalau untuk Adia, saya boleh bagi 3 markah. Maksudnya paksi dia betul, seragam, transfer titik betul, betul. Kemudian saiz dia semua kalau dia punya bacat tu saiz dia sama, yes semua sama bentuk. So basically, nice, so dapat 3 markah. So far sampai sini graf okey tak? Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Alright. Now, kan, keluar. Memang selalu keluar. Dan satu lagi prediction ni awak jangan risau lah. Prediction ni biasanya kita ada 2 prediction. Kalau untuk soalan dulu yang ni kan, bentuk jawapan dia, satu soalan kebat ni, dia sebenarnya tak susah tau. Kalau awak setuju pun ada markah, kalau tak setuju pun ada markah. Yang penting awak jawab je. Untuk saya tau. Okay, so untuk korang tengok sini tahu soalan dia. Sekumpulan pelajar yang lain menjalankan eksperimen yang sama menggunakan jus yang diproses. Seperti ditunjukkan dalam darjah 2. Okay, ramalkan isi padu jus mangga yang diproses yang perlu digunakan untuk melunturkan DCPIP. Dekat sini dia jawapannya adalah 4. Sebab dia cakap dia punya kandungan vitamin C-nya adalah sedikit. Ni boleh tahu. Maksudnya kalau awak nak kata, kan paling tinggi kalau kat sini kalau saya tak silap, jus mangga adalah 3 ml kan? 3 ml. So Adia, dia predict nilai dia lebih daripada 3 ml. Betul lah, maksudnya 4 diterima, 5 diterima. Okay, kalau awak kata jawapan dia adalah lebih daripada 3 ml pun boleh. Kalau awak nak terus macam Adia, awak terus bagi nilai 4 macam ni pun boleh. Okay, so saya ulang. Kalau soalan prediction ni biasa 2 markah. Satu awak ramal nilai dia. So nilai dia boleh awak terus jawab 4 ml. Ataupun nilai ni kalau awak nak buat macam ni, melebihi 3 ml pun boleh. Kalau terus nak bagi nilai macam ni pun boleh. Yang penting mesti ada prediction. Ramalan itu ada. Dan kemudian awak kena bagi satu sebab. Untuk amali awak, satu sebab. Dulu-dulunya KBSM dia minta 2. Okay, so sekarang dia kecilkan sikit. Dia tak nak minta 3. Biasanya dia bagi 2 saja. So 4 ml kerana kandungan vitamin C telah teroksida selepas diproses. Betul? Ataupun korang kalau awak jawab kurang daripada 3 ml, contoh korang jawab 2 ml pun diterima sebenarnya. Tapi alasannya kerana ada vitamin C sintetik ditambah. Maksudnya, kita tak, yang ini nampak, dia nampak macam soalan kebat. Maksudnya kalau awak kata kandungan vitamin C makin kurang pun terima. Okay, tengok alasan kenapa, sebab awak kata teroksida. Setuju. Kalau awak kata, kalaulah dalam jus buah ni, katalah contoh jus buah ni, awak kata vitamin C dia makin banyak pun setuju. Kenapa? Sebab kita kata ada vitamin C tambahan, sintetik yang kita tambah. So therefore kandungan vitamin C dalam jus buah tu lebih banyak berbanding jus buah yang biasa pun boleh. So prediction sebenarnya boleh jadi 2. Kalau awak kata dia isi vitamin C makin bertambah pun boleh, vitamin C makin berkurang pun boleh. So either way pun boleh. Janji alasan tu mesti ngam lah. Right? Tapi kalau kat sini dia kata, kalau kat sini awak tengok soalan tau. Dia tanya untuk melunturkan DCPIP. So awak ulas pasal lunturkan warna DCPIP. So any question untuk mengelakkan korang daripada nervous, korang highlight, korang pakai highlighter, korang garis. Soalan tu tanya apa? Melunturkan warna larutan DCPIP. So awak kena mention pasal larutan DCPIP. Okay? Jangan awak cakap kandungan vitamin C jus mangga adalah sedikit kerana banyak vitamin C teroksida. Tu dah kurang 1 markah lah sebab soalan tu tanya pasal isi padu untuk melunturkan DCPIP. So therefore Adia punya betul. Dia pergi predict dulu isi padu dia which is 4 ml. Kemudian Adia bagi sebab kenapa? Sebab dia adalah kandungan vitamin C teroksida. Okay. Now kalau kat sini 3 markah. So 3 markah tak payahlah. Ni cukup lah. Sebab kita kata vitamin C tu adalah semakin sedikit pun boleh peratus vitamin C. Tapi saya suka ini je. Dah. 3 markah sebenarnya susah sikit tau. Nak goreng tu susah sikit. So biasanya soalan periksa amali kita bagi 2. Sebab markah dia 15 kan. Kalau 3 awak tak boleh jawab. Dia dah tinggal 12 markah. So basically ada satu yang saya suka pasal amali. Bila markah dia kecil, dia tak drag besar sangat tau. Maksudnya markah dia kecil-kecil. Kecil-kecil. Pecahan dia kecil sikit. Kalau salah tu tak adalah nangis sangat.
Okay, now. Yang ini adalah, ingat tak? Yang ini adalah what you see, what you do. Kalau kita kata definisi secara operasi adalah, perkataan dia adalah what you see. And then satu lagi adalah what you do. What you see actually adalah from the result. From the result, which is actually the RV. What you did, what you do is MV. Okay, ni adalah dia punya MV. So dalam kes ni tengok ya. Vitamin C ialah jumlah vitamin C bergantung ialah jumlah vitamin C bergantung. Alamak. Dah pening lah dia. Vitamin C ialah, nak bagi dia cantik tau, ialah okay, saya potong yang ini tau. Isi padu larutan yang diperlukan untuk melunturkan 1 ml warna DCPIP terhadap DCPIP, barulah nak cakap kat sini, bergantung kepada jus buah yang digunakan. Yang ni confuse sikit ni. Yang dia bagi ni kan, jumlah kandungan vitamin C ni, ini kurang tepat. So awak ingat tau. Tapi yang ni memang definisi secara operasi biasanya susah. SPM hari tu dia tak tanya yang ni. Tapi saya nak ajar juga. Saya takut tiba jadi macam hari tu saya kata graf tak keluar, tiba graf yang keluar kan. Sekali tiba saya kata definisi secara operasi tak keluar, tiba yang ini yang keluar. So basically saya ajar je semua. Tak apa terlebih ajar daripada terkurang ajar kan. So basically kalau kita kata definisi secara operasi dia mesti ada what you see, what you do. So what you see biasanya adalah result. So biasanya ayat dia definisi secara operasi saling balik soalan. Vitamin C ialah sambung belakang, ayat belakang adalah dia punya RV. Responding variable dia apa? Tapi responding variable ni, responding variable yang daripada keputusan eksperimen tau. So keputusan eksperimen tu kita tengok apa? Kita tengok isi padu. So vitamin C ialah isi padu yang diperlukan untuk melunturkan 1 ml larutan DCPIP bergantung kepada jenis jus buah. Kat sini ada masalah tak? Kat sini you guys boleh faham tak? Can you understand? Dia ambil masa sikit. Majlising okay. Kalau you guys tak okay, nanti esok-esok jumpa saya pun boleh. Okay. So basically saya rasa normally kimia yang selalu keluar soalan ni. Tapi konsep kita orang sama. So what you see, what you do. Ni sama. Soalan ni ada keluar juga pengkelasan. Okay. Tapi saya tak pastilah. Tahun lepas ada keluar, simulasi ada keluar soalan ni, dikelaskan, dia bagi benda, korang kena kelaskan. Kadang-kadang dia tak semestinya dia kelaskan benda ni, dia suruh kelaskan bahan dan radas pun boleh. Mana satu bahan, mana satu radas. Apa beza bahan, apa itu radas. Kalau radas maksudnya dia tak boleh dibuang. Lepas eksperimen, dia tidak berubah. Contohnya bika. Bika tu adalah radas. Kalau bahan, contohnya tali. Lepas guna, kita buang. Atau tisu. Tisu adalah bahan. So ingat, radas benda yang tidak berubah selepas dan sebelum. Tidak berkurang senang kata. Tapi kalau bahan, dia boleh berkurang. Ataupun dia, kita dah tak guna lepas tu. Contoh tali, tisu, itu adalah bahan. Kalau radas, benda itu tidak berkurang. Kita masih boleh guna lagi. Macam retort stand, macam bika, measuring cylinder, itu semua adalah radas. Tapi kalau soalan ni dia tanya pengkelasan. So kelaskan mana satu buah yang ada vitamin C-nya tinggi. Sekejap. Blackcurrant ni tinggi lupa lah. Tak sat. Okay, so awak teka apa? Blackcurrant tinggi. Sekejap. Sorry. Tak saya cari lagi. Oh, blackcurrant vitamin C. Oh, blackcurrant tu Ribena kan? Sorry, lupa. Sekejap. Share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Come on, Mariana. Sekejap. Okay, so disuruh kelaskan mana satu vitamin C banyak, mana satu vitamin C sikit. Okay, kita tengok dia. Mazrin buat betul tak? Alamak dia terbalik ah. Okay, beri hitam betul. Pisang tak ada. Pisang banyak garam, banyak potasium, banyak gula. Tapi pisang tak ada banyak ascorbic acid, dia tak banyak vitamin C. Apple dia terbalik kat sini tau. Nanas masuk sini. Okey, faham nanas sebenarnya. Nanas.
kita compare macam ni Adia. Hari tu kalau kita compare dengan oren, memang nanas tu kalah. Tapi sekarang kita compare dia beri hitam, pisang, apple dengan nanas. So kalau kita compare dekat sini, sebenarnya apple ni sikit ni. So jawapan yang betul vitamin C yang banyak adalah beri hitam dan nanas. Ni tapi memang selalu orang salah, kadang-kadang kita pun tak tahu. Kalau yang low vitamin C actually adalah apple dan pisang. Dan satu lagi, kalaulah dia bagi bahan, awak jangan mudah terpengaruh kata kalau dia bagi 6 kan. Korang nak kena balance kan, sini mesti 3 tak semestinya. Dia boleh jadi sebelah sini 4, sebelah sini 2. Okay, so basically yang ini bernasib baik lah sebab kita bagi 4 bahan, 4 buah. So basically awak 2 yang banyak vitamin C, 2 yang kurang vitamin C. Tapi dia boleh jadi juga tau. Soalan tu dia bagi awak sampai 4. Satu tu vitamin C-nya sangat sikit, 3 tu banyak. So jangan terpengaruh untuk balancekan benda tu. Okay, right. So saya rasa itu saja. So soalan untuk amali ni sebenarnya ini je tau. Cuma yang ini total dia adalah 33. Daripada 33 markah, okay 33 ni, kita ambil 15 soalan je. Okay, dan satu lagi, kalaulah eksperimen ni saya tambah sikit. Ada tak fizik ajar macam mana kita nak dapat keputusan eksperimen yang lebih tepat dan jitu? Result yang lebih tepat dan jitu. Macam mana awak nak dapatkan keputusan result tu lebih tepat dan jitu? Apa korang buat? Buat banyak. Yes, buat banyak kali. Adia tapi bagi cantik. Bagi cantik sikit. Cikgu. Mai mesti ajar lagi cantik. Ayat tu cantikkan sikit. Buat banyak kali tu kenapa? Tapi tu betul tu. Tapi tak ada pemarkah lagi. Tapi dah nak kena. Cantik sikit. Ulang eksperimen. Okay, ulang eksperimen. Lagi. Ulang eksperimen sebanyak berapa kali biasanya? 3 kali. Yes. Ulang eksperimen sebanyak 3 kali untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat ataupun jitu. Ataupun nak mendapatkan keputusan yang lebih tepat jitu. So basically, apa-apa eksperimen dalam bio, dia mesti juga ada langkah berjaga-jaga untuk mendapatkan keputusan tu yang lebih jitu. Tapi yang lain semua saya lupa. Saya ingat satu je. Yang itu tu adalah, yang saya ingat yang itu dia boleh guna untuk fizik, bio pun boleh pakai. So, apa-apa eksperimen biasanya dia ada langkah berjaga-jaga. Dan langkah berjaga-jaga yang paling senang sekali adalah eksperimen itu kita ulang sebanyak 3 kali untuk mendapatkan bacaan atau keputusan yang lebih tepat atau jitu. Biasanya fizik buat jitu kot. Kalau macam kita orang bio adalah perkataan yang lebih tepat. So, kesimpulannya untuk soalan amal ini paling penting korang cari pemboleh ubah. MV, RV. Lepas tu paling penting sekali korang kena jawab semua soalan. Jangan tinggalkan satu pun. Sebab markah korang guna radas yang betul tu sebenarnya tak ada markah langsung. Okay, dan satu lagi sebenarnya soalan amali ni saya rasa takut sebabnya soalan amali untuk bio dia tak pakai rules macam betul-betul radas. Macam mana nak cakap, dia tak guna, kadang-kadang dia tak pakai bika pun. Dia hanya bagi benda-benda yang kita boleh buat eksperimen kat rumah. Maksudnya dia bagi benda and then korang cuba solve the problem. Macam soalan bio simulasi sebelum ni, kalau saya tak silap, dia tak bagi awak satu kaedah pun, dia tak bagi awak step pun. Dia bagi awak benda and then awak kena settlekan. Contoh dia bagi awak ada kangkung yang beza dia punya batang, dia suruh masukkan dalam larutan berbeza. Awak tengok kalau kangkung tu rasa keras sikit, itu direndam dalam larutan apa. Kalau awak rasa kangkung tu makin lembik, dia direndam dalam apa. So yang itu adalah eksperimen yang dia tak bagi langsung step. Sebenarnya yang itu yang kita orang agak, saya predict untuk SPM tahun ni maybe tu. Tapi saya tak tahu sebab bahan tak ada. Sebab soalan bio biasanya step dia tak bagi. You guys kena pandai-pandai lah macam mana nak settle benda tu. So sebenarnya markah dia 15 je. So bila 15 awak jangan risau tau. Yang paling penting korang buat apa, korang just jawab soalan tu. So do you have any question? Ada masalah? Dah habis dah ni. Cepat. Tak ada. Saya rasa korang seronok kan saya dapat habiskan awal. Okay. Right. So refleksi kelas hari ni tahu je refleksi kelas. Okay. Tahap kefahaman hari ni tahu. Tahap kefahaman hari ini.
So saya buat berapa yang dapat 100 hingga 70%. Maksudnya kau faham yang kelas hari ni. And then 69 hingga 50%. Lepas tu sini saya buat adalah antara 49, saya rasa 49 hingga 30%. Dari 49 hingga 30%. Takkanlah korang tak faham semua kan? Mestilah korang faham kan? 80, sini adalah 79. Rasa soalan ni senang. Okay. Amali ni senang. Cumanya sebab kita jarang buat. Bila kita jarang buat, biasanya kita takut benda yang kita tak pernah buat. So basically bila benda tak pernah buat tu, takut dia lain macam. Sedangkan benda tu simple. Sebab kita jarang buat. Okay, so basically kita pun baru tu buat berapa kali je. So basically, saya harap korang tak takut. Sebenarnya nervous sikit sebab amali tu sekali 3. Tapi korang just chill, jangan ada rasa. Suddenly kalau korang ada rasa macam anxiety korang hit kan, korang tarik nafas slow-slow, cari distraction. So basically, benda tu InsyaAllah korang okay je. So korang jawab pulse. So basically korang boleh tengok pulse dekat situ. So yang dah vote dah 13 orang. So Alhamdulillah 13 orang yang faham tu 100 hingga 80% vote faham, 70 hingga 50 seorang saja. And then kita tengok 15, kita ada berapa orang ni? Kita ada 32, so maksudnya kita ada 30. So Alhamdulillah 30. Yang tak dapat masuk tak apa, jangan risau. Kita buat recording ni, nanti saya share recording ni. So bila-bila nanti you guys boleh tengok balik recording ni. Okay? Alright. So, do you have any question? Awak ada apa-apa masalah sebelum saya habiskan kelas ini? Korang seronok kan dapat habis kelas awal kan? Okay. Ada? Tak Apa dia Afwan? ada. Tak ada. Alright. So kalau tak ada, kita habiskan kelas hari ni. Saya minta maaf kalau ada sebarang kekurangan. So kita jumpa esok insyaAllah. All the best untuk listening esok. Bye everybody. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Thank you for this join. Terima kasih how have you. Terima kasih semua. Thank you Aziz. Thank you Wafiq. Thank you semua. Bye. Bye everybody. Alright, saya off Okay. Assalamualaikum semua. Okay, bye. Good night. Right. Recording habis. Start recording. Okay. Start recording.